terkeluar daripada orang-orang yang terselamat. Hatta anak Nabi Nuh AS, dia tak ikut Nabi Nuh. Yang Nabi Nuh tu adalah ayah dia, maka dia pun tak terselamat. Dan juga nak kira kata apa dia, mengikut ni dia melampaui atas lagi daripada nasab. Walaupun kita bukan satu nasab dengan Nabi dan Rasul, tetapi apabila kita mengikut Nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga dikira ahli keluarga Nabi. Habis. Kemudian apabila Nabi Nuh alaihi salam nampak anak dia tenggelam timbul dalam banjir itu, maka Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah, inna bani min ahli, yakni bahwasanya anakku tu daripada ahliku, ahli keluarga aku. Yang ni, ya Allah, selamatkanlah anakku kerana dia tu daripada ahli keluarga aku. Kemudian maka menjawab akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala balas firman Nabi Nuh. Allah Taala turun wahyu dengan firman-Nya, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala, hai Nuh, bahwasanya anak itu tiada ada daripada ahli engkau, tu bukan ahli keluarga engkau, kerana bahwasanya ia si anak tu memperbuat amal yang tiada soleh. Tu nampak tak? Ada setengah orang dia berdalil benda ni, dia kata anak Nabi pun tak ikut Nabi, tu tak boleh. Kan? Kalau kita berdalil yang tu kerana nak merendahkan martabat Nabi Nuh, dengan tanggapan Nabi Nuh tak pandai didik anak, jatuh jadi kafir. Ini ujian untuk Nabi Nuh, yang mana ujian ni cukup tinggi, kerana ayah dengan anak ni tentulah ada kasih sayang. Tapi apabila Allah Ta'ala takdirkan anak tu tak akan bersama dengan Nabi Nuh dalam syurga, terima Nabi Nuh memenangkan takdir Allah. Nabi Nuh terima dengan redha, dengan suka. Boleh buat kita. Anak tu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menang siapa? Menang anak kan menang Allah. Nabi Nuh menangkan Allah. Kita boleh buat kan? Bukan Nabi Nuh tak didik anak dia, kerana kalau kita tengok dalam riwayat cerita, ada Nabi Nuh alaihi wassalam menceritakan kepada anak dia, wahai anakku, hari ni tak ada siapa pun yang dapat menyelamatkan kamu melainkan Allah, jadi naiklah bahtera aku. Kemudian anak dia pun berkata, atas bukit tu ada lagi tinggi, aku naik itu. Yang ni di sini menunjukkan Nabi Nuh telah mendidik anak dia. Tu. Sebab orang yang tak biasa didik anak ni, dia akan sengak. Ikut hampa lah nak buat gini, dia tak berani. Kalau dia tak pernah ajak anak dia sembahyang, anak dia mengaji, dia tak akan berani ajak anak dia sembahyang, ajak anak dia mengaji. Kalau anak dia tak sembahyang, anak dia tak menuntut ilmu agama, dia tak berani nak tegur, pasal dia tak ajak. Dia akan terima beban sampai dia matilah. Beban dengan anak tu. Nabi Nuh AS, dia ajak anak dia, dia tegur anak dia, hari ni tak ada siapa pun yang akan menyelamatkan kamu melainkan Allah, yang naiklah kapal aku. Tapi anak dia ada malakah sendiri, pendapat yang sesat. Yang tu bukan salah Nabi Nuh. Kita ajak dah anak kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita ajak dah anak kita dengan fiqh mazhab Syafi'i, dengan tasawuf mengikut Al-Imam Al-Ghazali ataupun tasawuf Junaid Al-Baghdadi, di atas aliran semua tu ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba dia pergi mengaji, dia jadi Wahabi. Salah ayah ke? Tak salah. Yang salah tak ajak, tak pernah ajak. Kita bawa diri kita saja, tu salah lah. Tu kena bersedia dengan jawapan lah di padang mahsyar. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, Allah Taala firman, wahai Nuh, bahwasanya anak itu, anak kamu tu tiada daripada ahli engkau, terkeluar dia daripada ahli keluarga pada hakikatnya. Ahli keluarga Nabi Nuh pada hakikatnya, kerana apa? Allah Taala bagi alasan bahwasanya ia budak anak kamu tu memperbuat amal yang tidak soleh, yakni tidak mengikut kamu dalam melakukan amal yang soleh.
terpisah anak dengan ayah. Memang pun tuan-tuan, kita akan terpisah dengan Nabi SAW sekiranya kita tak mengikut Nabi. Kalau kita ikut Nabi SAW, apa yang Rasulullah suruh kita buat, apa yang Rasulullah larang kita tinggal, sunnah-sunnah Nabi kita kejapkan. Nah, kalau nak kerak kuku, kita ambil sunnah Nabi SAW hari Jumaat. Pasal apa? Nak bersekedudukan dengan Rasulullah. Tu nak pasal Rasulullah dikerak kuku pada hari Jumaat, kita pun tiru dia hari Jumaat. Pasal apa? Nak ruh kita tu sekali dengan Rasulullah. Pasal apa? Pasal kalau kita tengok tabiat manusia ni, dia boleh berlaku apabila isteri kita mati. Saya banyak berjumpa dengan 2-3 orang. Ada satu tu di tempat kedai makan tu, orang ajak saya pergi makan, nak duduk atas kerusi. Tiba-tiba saya duduk satu tempat, dia mai kat saya, boleh tak ustaz ajak duduk sana, ustaz jadi kepala hidang, dia kata. Kita tak suka sangat. Kita nak duduk tempat yang kita nak duduk lah. Mastur ni tu terpamer ni tak apa nak suka kan. Lepas tu kita tanya, apa saya, apa tu Haji? Saya tempat ni dulu isteri saya selalu duduk. Jadi saya nak duduk tadi lah. Oh, ada kenangan lama. Ada kenangan lama. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setiap perkara yang kita buat, terjadi hal dia. Contohnya dengan isteri kita yang meninggal, kita akan teringat dia. Apa dia buat, dia susun mana, apa dia masak waktu ni, baru-baru dia meninggal lah. Kalau dah 5 bulan 6 bulan duk teringat orang lain pula kot, nak isi kekosongan. Jadi ada hal yang berlaku dengan kita. Begitulah orang yang ikut sunnah Nabi SAW. Apabila dia mencintai Rasulullah, ada hal diri dia dengan Rasulullah. Hari ni Rasulullah kerak kuku, pam. Rasulullah kalau masuk tempat-tempat najis, langkah kaki kiri dulu. Dia ada hal dia. Tu orang panggil kecintaan tu. Bukan saja-saja Allah Subhanahu wa taala syariatkan benda tu. Kerana orang yang merindui Rasulullah, dia akan kuat melakukan sunnah Nabi kerana hal dia, bayangan dia dengan Nabi SAW. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, maka bermula mengikut itu, menjadikan orang yang mengikut itu akan orang yang diikut itu seolah-olah suku-suku daripada orang yang diikut. Bukan baca dah yang ni? Dah kan? Dah baca? Belum lah. Duk puasa baca dah. Tu nah. Maka bermula mengikut itu, kita mengikut seseorang tu, menjadikan, akan menyebabkan orang yang mengikut itu menjadikan kita yang ikut itu, akan orang yang diikut itu, kita yang mengikut orang yang kita ikuti itu seolah-olah suku, yakni satu juzuk daripada orang yang diikut. Apabila kita mengikut Nabi SAW, menyebabkan kita yang mengikut Nabi itu seolah-olah jadi suku daripada Rasulullah SAW. Jadi suku keluarga kepada Nabi SAW. Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah SAW, kita juga akan menikmatinya. Tetapi tahap pemberian tu Nabi, cara Nabi lah. Kita takat qadar kita. Tu kena ikut Nabi. Jangan hilangkan daripada hati kita nama Rasulullah SAW. Tak teringat langsung Nabi tu. Bahasa tak penting. Pasal apa? Pasal kita dah semayang, berjemaah. Lepas semayang kita berdoa, maulid Nabi tak kenal, sifat Nabi tak kenal, apa yang Nabi buat kita tak tahu, apa yang Nabi suka kita tak tahu. Hilang terus Rasulullah SAW daripada hati kita. Kita duk fokus dengan ibadat, duk puji Allah. Tak sampai ke mati, tuan-tuan. Duk tahap tu saja. Dok pun turun lagi. Kerana apa? Kerana mengikut Nabi ni dalil dia Al-Quranul Karim. Faman tabi'ani fahuwa minni. Siapa-siapa yang ikut aku, dia daripada golongan aku. Allah Ta'ala firman, perkataan
Nabi Ibrahim alaihissalam letak dalam Quran. Ikut Nabi, kalau umat Nabi Ibrahim ikut Nabi Ibrahim daripada golongan Nabi Ibrahim. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, meraih Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuba melakukan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tu daripada golongan Nabi. Apabila duduk dalam golongan kelompok Rasulullah, selamat dunia akhirat. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi, kita juga dapat. Kalau kita buat misal muqabalah yang berlawanan, contohnya kita tengok dalam kehidupan kita orang yang rosak, kehidupan dia rosak, dia berkahwin, masalah perkahwinan dia, kemudian rosak perkahwinan dia. Kita tengok dia ikut siapa? Mesti artis, kebanyakannya pada kulit. Cara pakaian dia, cara make up dia, kalau pakai tudung pun dia tak ikut Nabi yang suruh. Cara berjalan dia, cara lenggok dia, contohnya seorang gadis, cara dia dressing, cara dia pakaian, cara dia bersegak, cara dia bercakap dengan orang lelaki, dia ikut siapa? Siapa yang ajak dia tu? Mesti dia ada orang tiru, mesti ada dia tiru sesiapa. Kita duduk depan cermin tu, duduk bersegak tu, rambut kita sikat, mesti ada kita tiru siapa-siapa. Kalau macam saya suka potokkan rambut sebab saya tiru tu guru saya. Cara saya pakaian sebab saya tiru tu guru ni. Tu saya tiru, kan? Cara penyampaian saya ada saya tiru orang-orang yang saya suka. Tu. Kemudian selepas daripada hari Jumaat, selepas daripada sembahyang asar, saya tak berjumpa dengan orang sebab ada saya tiru siapa-siapa. Mesti ada kita tiru. Jadi si gadis tadi yang meniru siapa? Artis. Dia tiru artis barat, dia tiru artis timur, dia tiru artis Malaysia ataupun Indonesia, dia tirulah orang yang pelik-pelik ni. Kemudian apa yang dia dapat? Apa yang depa dapat, dia dapat. Depa berpisah dengan suami depa, runtuh rumah tangga artis-artis itu, dia pun akan runtuh sebab dia tiru yang tu, dia dapat. Dia akan dipermainkan oleh orang lelaki, dia akan dihinakan oleh orang lelaki, dia akan jadi masalah macam-macam dalam kehidupan dia, kena tipu dengan kawan, kena tipu macam ni. Semua yang berlaku kat artis tu, dia pun kena. Pasal apa? Pasal ikut tu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa yang menyerupai satu kaum, menyerupai dengan makna tiru satu kaum, ikut satu kaum, dia daripada kaum tu. Apa yang kaum tu kena, dia juga akan kena. Tak mana kaum tu di hari akhirat akan diletakkan, dia pun duduk tentu. Jadi kita ikut Nabi SAW. Rasulullah mana Allah Ta'ala bebankan dengan masalah dunia. Tak ada sedetik, satu titik pun masalah dunia kepada Nabi. Tak ada langsung. Tak ada duk pening kepala, kan? Yang kita pula duk pening kepala dengan yang duk pening kepala dengan masalah ni. Pasal apa? Tak ikut Nabi. Habis tu adalah kita ikut siapa-siapa, sama ada Yahudi ke, Nasrani ke, apa-apa yang kita tiru daripada perangai mereka, kena kat kita, tak selamat kita. Ni pentingnya itibak ni, ikut tu. Pasal apa Allah Ta'ala selamatkan guru-guru kita daripada bebanan hutang, bebanan keluarga. Kalau kena apa-apa bala atau apa-apa pun, mereka boleh sabar, tak jadi kecoh mereka tu. Tak keluar dalam Facebook dua habaq kata saya ni orang penayar saya 20,000. Tak ada, sengak. Orang tak tahu pun pasal cerita masalah dengan guru-guru ulama ni. Pasal mereka ikut Nabi SAW. Kita gorengkan pun habis tu dunia tahu. Baik. Kata muallif rahimahullah ta'ala, jadi kena ikut Rasulullah. Nak ikut Rasulullah kena mengaji bab Rasulullah, kena ada kelas di sini. Cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Nabi, syama'il. Cari guru yang benar-benar faham, yang benar-benar mencontohi Nabi. Jangan cari orang yang baca kitab saja nak buat lawak hak tu tak jadi, tak ada karan orang panggil. Baik. Kata muallif rahimahullah taala,
Dan jika ada ia daripada orang yang lain sekalipun, royah dia, kalaulah dia bukan daripada kelompok Nabi SAW sekalipun, dia orang Melayu, orang Ajam, dia tetap dikira satu juzuk daripada Rasulullah SAW. Nah, habis. Contoh dia seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Contohnya seperti salah seorang sahabat Nabi, nama dia Salman Al-Farisi. Kerana sabda Nabi SAW, Salman minna ahlul bait, yakni Salman Al-Farisi daripada kami ahlul bait. Sedangkan Salman Al-Farisi bukanlah orang yang bangsa Arab, tapi pasal apa Nabi mengaku kata Salman ni ahli keluarga dia, ahli keluarga baginda SAW. Kenapa? Kerana Salman ni orang yang mengikut Rasulullah SAW. Salman dikenal Nabi SAW ni daripada kitab Injil. Kerana Salman Al-Farisi ni dia bukan orang lekeh, dia keturunan bangsawan juga. Kemudian dia keluar daripada keluarga dia kerana apa? Kerana dia nak menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu hak dulu-dululah, kitab Taurat, kitab Injil. Daripada situ dia kenal Rasulullah SAW. Dia ni keturunan orang Iran, Farsi itu, bukan orang Arab, Salman ni. Dan dia salah seorang sahabat yang besar. Kalau kita pergi Madinah, ada telaga Salman Al-Farisi. Belah Quba ke belah mana, terlupa, ada telaga Salman Al-Farisi. Dan di situ salah satu tempat yang mustajab doa. Para alim ulama mengatakan di situ salah satu tempat mustajab doa. Biasa pergi? Biasa? Tak biasa, no? Siapa biasa pergi buat umrah biasa pergi? Kena pergi dengan saya. Tu ya. Pergi dengan orang lain saya tak tahulah. Kalau pergi dengan saya bawa. Nak tambah mem ke? Tentulah. Sebut-sebut kawan masuk tambah mem. Yang tu tempat mustajab. Masjid Ijabah yang tu semua king tu, benda yang tak pernah terfikir kata nak dapat, minta dapat. Tak pernah terfikir tak dapat dah benda ni, try berdoa dapat. Tentu tu tempat yang mustajab. Jadi Salman Al-Farisi, kalau kita pergi kota Madinah tu, ada telaga dia, telaga Salman Al-Farisi. Dulu ni boleh cedok ayak sebab ada cebok dia. Lah dia buh jaring dah, tak boleh nak minum lah. Cuma pergi duduk situ bertawasul. Kita ahli sunnah wal jamaah bertawasul dengan keberkatan Salman Al-Farisi. Kemudian doa lah apa-apa pun daripada urusan dunia ke akhirat ke, insyaAllah Allah Ta'ala makbul. Kerana kata ulama, saya tak ingat kitab mana dah tu, tempat tu antara tempat yang mustajab berdoa, makbul, sahih, mujarrabun. Pasal saya sendiri dah teh 7-8 kali yang saya minta, semua dapat. Alhamdulillah. Baik. Kata muallif rahimahullahu taala, jadi Salman bukan ahli keluarga Nabi, tetapi Rasulullah mengakui Salman tu ahli keluarga baginda. Dan kata muallif, dan maklum, diketahui umum bahwasanya Salman Al-Farisi daripada ahli Faris, daripada orang Iran, bukan daripada keturunan Arab. Habis tu mai kok mana yang jadi keluarga Nabi, iaitu kerana Salman amat mencintai Rasulullah SAW dan mengikut Nabi SAW pada perbuatan Nabi, pada perkataan Nabi, dan sekalian amalan-amalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan tetap dengan sebab mengikut ia Nabi SAW, mengikut oleh ia Salman akan Nabi SAW, bersabda Nabi yang demikian itu. Demikian mana? Salman minna tu, Salman Al-Farisi daripada kami itu, mengajar umatnya, kerana mengajar umatnya Nabi, yakni mengajar kita. Jadi Rasulullah SAW nak mengajar kita umat-umat Nabi yang terkebelakang ni, maka Nabi bersabda demikian bagi Salman Al-Farisi,
Nabi nak cerita pada kita yang kata keluarga ni bukan hanya nasab saja dengan Rasulullah, tetapi apabila kita mengikut Nabi, tu nak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pasal apa disebut mengikut? Dia mulakan dengan mengikut. Kerana mengikut ni dia akan membawa kepada mengasihi dan dia akan bawa kepada mencintai. Asal mula-mula kena ikut dulu. Kena ikut dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada kami oleh guru kami, iaitu dengan mengamalkan sunnah Nabi zahir dan batin. Secara zahir kita amalkan, secara hati kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carilah satu perkara yang boleh membuatkan hati kita hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apabila kita berselawat kepada Nabi. Kalau sembahyang ada cara khusyuk dia. Kalau selawat pada Nabi nak khusyuk macam mana? Nak ingat wajah Rasulullah, kita tak pernah mimpi jumpa wajah Rasulullah. Dia bukan ada orang yang serupa dengan dia, kerana wajah Rasulullah ni tunggal, mata Nabi tunggal macam tu, tak ada siapa. Tu. Dan kita nak gambarkan Nabi SAW, kita tak boleh nak gambar pasal apa? Tak ada siapa pun. Bukan tak ada siapa, kerana Rasulullah tu dia tidak ada contoh, dia tunggal wajah Nabi. Yang lain mungkin serupa dengan Rasulullah, macam wajah Habib Al-Jufri tu, dia nak serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak serupa dengan Nabi, bukan Nabi serupa dengan dia. Sekiranya Rasulullah datang sini, orang boleh kenal ni Rasulullah pasal wajah dia asing, cantik dia asing. Tu nak. Jadi nak menghampirkan diri kita dengan Nabi macam mana? Hampirkan dengan tempat-tempat Nabi. Kita pergi umrah tu, kita selawat. Kita duduk di Malaysia, selawat. Bayangkan kubah Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh tengok makam Rasulullah, bayangkan makam Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tu cara dia. Nak ajak hati, nak ajak ruh kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tu nak jadi lagu tu, nak mudahkan lagu tu, dia kena ikut dulu. Ikut macam mana? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi suka? Nabi dia suka berlapak. Rasulullah ni lapak tu kegemaran Rasulullah. Ikut. Dalam satu hari itu kita makan sekali saja. Kita makan sekali saja walaupun kita tak puasa contohnya. Lagi 14 jam jangan makan. Minum ayam tak apa, biar dulu lapar tu. Kalau nak biar kempeh perut lagi, tambah lagi 16 jam. Lepas tu baru dia buang lemak-lemak ni. Duduk dalam keadaan lapar. Yang tu. Contohnya kita bangkit tidur sembahyang subuh apa semua, lapar kita. Kita nak hilangkan lapar tu, minum ayam sikit. Minum ayam. Lapar dia takkan hilang semua, okey, biar lagi lapar tu. Ketika dah lapar sungguh tu, okey, makan. Kemudian jangan makan apa pun. Kerana hari itu mungkin hari Jumaat ataupun hari Isnin, kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapar. Walaupun nilai lapar Nabi itu lebih tinggi daripada kita, tapi kita nak ikut Nabi. Dia mula lagu tu. Susah ustaz, lapar ni susah lah, cari hot lain lah. Cari sendirilah tu. Kerana hot tu paling mudah. Tu. Kerana apabila kita lapar, kalau kita amalkan berlapar ni, Allah Ta'ala akan campakkan di dalam hati kita, dalam sir kita, beberapa hal perasaan dengan Nabi SAW. Yang tu kena buat sendiri, tak boleh wakil kat saya lah. Baik. Jadi Rasulullah bersabda macam ni kerana nak mengajar umat yang kata nak jadi keluarga Nabi ni, ikut Rasulullah. Ikut akhlak Nabi. Apabila orang memarahi kita, sabar, tahan sabar. Apabila kita nampak orang yang lebih lemah pada kita, orang yang lebih rendah pada kita, tawadhu', rendah diri kita. Apabila ada seseorang kawan-kawan kita bercakap kasar dengan kita, maka bersabar, beri akhlak yang baik kat dia. Tu semua datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi, daripada pakaian yang putih, kepiah ke barang, apa-apa barang di atas kepala. Apabila kita bersembahyang, segala benda yang sunat-sunat dalam sembahyang tu semua sunnah Rasulullah. Buat habis.
nak ikut Nabi, maka kita akan menjadi sebahagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil dia ni? Dalil dia, nah, hadis yang kita bacakan tadi itu, Nabi bersabda tu, kerana nak ajak kita Salman ahli keluarga aku, padahal Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu bukan keluarga Nabi, dia sahabat. Tapi pasal apa Nabi i'tiraf Salman sebagai keluarga Nabi? Kerana kuatnya Salman mengikut Nabi. Tapi martabat Salman bukan takat ikut, dia tinggi lagi, cinta. Tapi dia kena mula dengan ikut. Apabila kita duk ikut sunnah Nabi, buat pelan-pelan, tiap hari, lama-lama kita akan dicampakkan dalam hati kita perasaan mahabbatur Rasul, cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah ni tenggelam habis dunia, cinta dunia. Kalau cinta Rasulullah ni, tu lebih hebat daripada kita cinta mak janda ke, anak dara ke, lebih lagi cinta kepada Rasulullah. Kerana cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia amrun zauqiyah. Air mata akan keluar daripada kita tu macam hujan pun. Apabila kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena sedar, bukan cinta tu mai daripada kita, tetapi daripada Rasulullah dulu. Rasulullah dulu cinta kat kita, Rasulullah dulu teringat kat kita, barulah Allah Ta'ala campakkan cinta kita kepada Nabi, mai daripada Nabi dulu. Tapi nak bagi Nabi mai tu, kena ikut apa yang diajarkan di sini. Macam itulah kita sembahyang, no? Kita nak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, teknik yang pertama kena tahu cara, kena mengaji kitab Muniyatul Musalli. Senang ni saya ambil perkataan mudah. Cara macam mana Ustaz? Ada dalam kitab tu. Saya duk mengajar tiap-tiap malam Jumaat Sabtu. Jumaat malam Sabtu secara online dalam grup saya. Macam mana nak khusyuk, diajak semua-semua. Jadi berlakunya khusyuk kepada Allah, iaitu apabila Allah mulakan dulu mengingati kita. Apabila kita sedar, kita tahu, macam kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita ingat makna bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita baca bismillah, yang kita faham makna dia tu macam mana? Siapa bagi? Tu orang panggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala bermunajat dengan kita. Kita baca, Tuhan bagi kita faham. Jadi orang yang khusyuk sentiasa bermunajat dengan Allah macam ni lah. Kita baca, kita faham, kita tahu kepahaman kita bukanlah kita yang memahamkan tu, tentulah Allah yang bagi. Berlakulah macam tu, nah? Jadi orang yang mengikut Nabi, mencintai Nabi macam tu lah. Mana boleh cinta seorang-seorang tepuk sebelah tangan. Dia mesti ada perasaan belah nu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita rasa kecintaan pada Rasulullah, teringat Nabi, teringat Madinah, ya Rasulullah, teringat kita. Berlakulah percintaan tu. Amrun zauqiyah orang bagi. Siapa tak rasa dia tak dapat. Siapa yang rasa dia boleh cerita. So sikit-sikit. Tu. Sebab tu kena ikut Rasulullah. Maka seperti bahawasanya mengikut itu tetap berhubung, seperti demikian itu orang yang tiada mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tiada berhubung. Ia seseorang tu dengan Nabi. Kalau kita ikut Nabi, kita akan berhubung dengan Nabi. Kita akan berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Kita akan menerima syafaat daripada Rasulullah kerana mengikut. Begitulah sebaliknya orang yang tak ikut Nabi. Kalau kita tak ikut Nabi, kita juga tidak akan berhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak berhubung dengan Nabi, dia akan terkeluar daripada majlis Rasulullah. Ini saya minta maaf lah, kita mengaji kan, tuan-tuan lebih tua daripada saya, jadi ayah-ayah saya apa semua sini. Kalaulah Rasulullah yang duduk mengajak, tuan-tuan duduk tak macam tuan-tuan duduk lah. Tuan-tuan mengaji macam mana kalau Rasulullah duduk sini? Agak-agak tuan-tuan lah. Adakah kita menuntut ilmu, kita ikut cara Nabi ajak pada sahabat? Ada hadis dia, hadis Jibril. Jadi apabila kita tak mengikut Nabi pada satu keadaan, kita terkeluar sebenarnya. Walaupun kita kata kita duduk di majlis dia, tak.
Tu no? Sebab itulah tidak ada kerohanian dalam hati kita masuk ke dalam hati, kerana kita tidak mengikut adab yang Rasulullah ajar. Orang biasa tanya, pasal ustaz macam mana mengaji 4-5 tahun, lepas tu ustaz tu bagilah mengajar sikit-sikit kat pondok. Dia pun panggil pangci ataupun paklang. Sebab saya di Kedah, saya tak suka orang panggil saya ustaz. Orang Kedah ni dia tak suka sangat. Tok guru apa semua, dia satu perkara yang menyakitkan hati kami. Tuan guru kita duk kenal kita kan, tu sakit hati tuan-tuan. Pasal kita tahu ilmu kita tak tahu mana. Orang lain pergi ke depa lah, suka panggil banci ataupun paklang. Tuan paklang ngajak nak malam ni, sonok hati kan. Baik, macam mana yang boleh mengajar tu? Depa kata mengaji 4 tahun dah tu bagilah sikit-sikit mengajar di pondok. Bukan pulun ngaji, tapi pulun beradab, tiru Nabi. Sebab tu guru saya pesan tu, nak cepat dapat ilmu kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiru. Usaha kita. Saya tak suka baju kalau putih. Sebelum ni lah waktu rock and roll kalau hitam kita suka lah. Apabila masuk pondok terpaksa teran biar suka baju kalau putih. Sampai satu ketika bertahun-tahun saya tak ada baju melainkan baju kalau putih. Sehingga orang ingat kata saya pakai baju yang serupa. Putih. Pasal apa? Nak ikut Nabi SAW. Tunggu wajah. Sampai dah melekat dalam darah daging dah dengan pakaian tu. Dia tanya Rasulullah, bau bertukar kala-kala. Ni pun pasal orang bagi. Orang nu balik umrah dia bagi jubah. Hak nu bagi ni, hak ni pun jubah orang bagi, hak nu bagi. Pakai orang bagi je. Tak ada nak beli. Kalau saya nak beli putih. Kan? Pasal apa guru mengajak lagu ni? Biar mantap kita ikut Rasulullah tu. Mengikut Nabi ni satu perkara yang paling penting. Pasal nak duduk dengan Rasulullah. Dalam hidup kita ni yang penting apa? Nak ikut Rasulullah. Cara makan ikut Rasulullah. Apa yang Rasulullah suka kita makan. Apa yang Rasulullah warna, apa yang Rasulullah suka kita pakai. Cara Rasulullah berjalan macam mana kita ikut. Bukan ikut tiap-tiap hari, bukan ikut tiap-tiap waktu, tiap-tiap detik. Tengok orang tak ada, kita tiru jalan Rasulullah. Kadang-kadang kita masuk ke satu tempat nak berikan, tiru cara Rasulullah berjalan. Kan? Apabila kawan kita panggil, kita beralih ke sekalian badan kerana tiru Nabi SAW. Biar berhubung roh kita dengan Nabi. Ingatan kita kepada Rasulullah. Tu baru orang bercinta, tu baru orang kasih. Tu cara dia, teknik dia. Baik. Macam itulah kalau orang yang tak ikut Nabi terkeluar daripada golongan Nabi SAW. Jadi bahaya tu semua. Dan sesungguhnya menghimpunkan Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan sekaliannya. Allah Taala himpun seluruh kebajikan yang ada di dalam alam ni. Dalam satu rumah, dalam satu tempat, dan menjadikan Allah Taala akan anak kunci itu rumah, itu tempat tu, tempat dihimpunkan kebajikan tu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang ikut Nabi, sunnah Nabi, dia akan dapat semua kebajikan yang Allah Ta'ala jadikan yang ada dalam alam ni. Pasal Nabi SAW anak kunci, iaitu tempat membuka segala kebajikan yang Allah Ta'ala himpunkan tadi itu. Tuju pada Nabi SAW, anak kuncinya ialah Nabi SAW. Apabila kita ikut Nabi, ikut tu anak kunci, dapat segala kebajikan tu. Tuan-tuan nak apa? Nak dunia ni sembah tuan-tuan, ikut Rasulullah. Sembah dunia, sembah. Tu Nabi tak mau. Yang kata Rasulullah ni dunia sembah Rasulullah tu, bukit-bukit nak tukar diri depa jadi mah, bukit, gunung-gunung. Mana ada lebih hebat lagi pada tu? Nabi Sulaiman pun tak dapat kekayaan yang macam tu, tapi Nabi tak mau. Nabi pilih Rasul lagi hamba, bukan Rasul lagi raja. Kita umat dia mau kan? Tu. Kita maulah nak tangilah nak pakai Ferrari kan, contoh. Tu tangilah nak buat rumah 2-3 biji, contoh. Kan? Macam mana nak dapat tu? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nak ikut? Nabi dah hafal dah suratul Waqiah. Geram saya ni. Tu.
Yasin, hadis berjambah. Muhammad bila hari-hari lah, hari-hari. Sehari 7 kali pun tak apa. Biar sampai boleh hafal. Itu ikut Nabi tu. Pasal apa? Pasal kita berniaga. Apabila rezeki murah, mudah. Rezeki murah senang dapat, mudah. Boleh pergi mengaji, boleh sambut maulid, boleh pergi daurah. Pasal rezeki murah, buat kerja sikit, duit dapat banyak, untung dapat banyak. Sebab apa? Sebab ikut Nabi SAW. Tu anak kunci dia. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, syahdan, jika hendak mengetahui akan kaifiat, yakni cara-cara mengikut Nabi SAW itu, maka iaitu mengikut dengan suka redha dengan satu daripada rezeki Allah. Yakni penting, sebab Syekh tu guru nak mengajak kita cara secara umum mengikut Nabi SAW. Macam mana cara yang cara betul, tapi secara umum, bukan detail satu-satu. Yang mana apabila kita beramal dengan cara ni, kita dikira orang yang mengikut Nabi SAW. Termasuk yang ni minggu depan lah, insya-Allah taala. Kerana lagi pukul 10 saya ada lagi kuliah online kitab Faridah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada apa soalan nak tanya? Tu tak dengar. Soalan daripada Datuk, ada di antara hadis-hadis Nabi SAW lafaz-lafaz ya Rasulullah SAW bersabda laisa minna, bukan daripada golongan kami. Contohnya orang yang memutuskan silaturahim bukan daripada golongan kami, iaitu bukan daripada pengikut-pengikut Nabi dan bukan daripada umat Nabi SAW. Ini bahaya besar. Dan juga orang yang tidak berkahwin, yakni dia menolak hukum kahwin Nabi SAW, senang cakap dia tak mengaku umat. Dia tak mengaku umat. Yang ni macam mana pula? Ya, jawapan dia soreh dengan makna tersebut. Memang akan terkeluar daripada umat Nabi SAW dengan makna kita tidak layak sama sekali mendapat syafaat Nabi di hari akhirat. Kita tidak dapat minum telaga Kautsar, akan ditarik oleh malaikat. Jadi apabila kita buat satu perkara yang ditegah oleh Nabi, seperti memutuskan silaturahim, iaitu kita berkelahi dengan darah daging kita, adik, abang ataupun ayah ataupun apa saja yang bersangkut nasab, tu baru memutus silaturahim. Kalau dengan kawan tak masuk dalam tarikh, tapi berdosa lah juga. Memutus silaturahim dengan adik-beradik kita, darah daging kita. Kemudian apabila kita buat benda tu, masuklah kita seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, yang diancam oleh Nabi, laisa minna, bukan daripada kelompok aku, bukan daripada golongan aku, bukan daripada umat aku. Apabila kita masuk dalam perkara tu, ternafilah hak keistimewaan kita sebagai umat Nabi. Antaranya dapat syafaat Rasulullah akhirat. Antaranya kalau di hari akhirat tak boleh minum telaga Kautsar. Kemudian kita tidak akan berhimpun dengan Rasulullah. Apa dia? Nabi-nabi, rasul-rasul, siddiqin, syuhada, solihin. Kita tak boleh dalam golongan 4 ni. Terkeluar daripada golongan ni dengan sebab kita buat apa yang Nabi larang dan amaran Rasulullah ataupun petua Nabi tadi tu, dia jadi sendiri. Bahaya. Jadi kalaulah ada hadis yang bukan kalau ada perkara-perkara yang kita buat tu, yang terdapat hadis yang menjadi dalil
bukti kata dosa yang kita buat tu sampai kepada peringkat Nabi tak mengaku umat, bahaya. Bertobat lalulah, kena bertobat, kena pesah macam mana pun perbaik balik. Kalau dengan silaturahim, menyambung silaturahim tu wajib, memutuskan silaturahim tu haram, dosa besar, sampai Nabi tak mengaku umat. Kalau berlaku pada kita tentang bab silaturahim tu, malam ni, esok ataupun lusa, secepat mungkin pergi minta maaf balik, hubung balik. Martabat itulah hadis tu. Kalau kita nak faham, apabila Rasulullah tak mengaku kita umat, terkeluar daripada kelompok Rasulullah, sembahyang pergi lah, sedekah pergi banyak mana pun, gitu. Tu anak kunci syurga, orang panggil Sayyidul Wujud, yang utama sekali, dah mengaku dah. Ni bukan tak ada cerita bab syurga, tak ada cerita bab bangkit tengah malam. Tak payah duk doa kat Tuhan, minta Tuhan ampun, tak payah. Kena pergi selesai masalah silaturahim dulu, sebab Nabi yang utama. Tu martabat hadis itulah, macam tu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Tak ada dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana min nuril hidayatik kama nawwarta al-ardha min nuri syamsik abada abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا متابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.